Daripada hutang sebanyak 50 triliun yen, hanya 40 bilion yen yang berjaya dikutip semula. Kadar kutipan semula adalah kurang daripada 1%. Pada bulan Ogos 2025, Evergrande Group yang pernah menjadi syarikat hartanah gergasi di China secara rasmi dinyasenarai daripada Bursa Saham Hong Kong. Namun ini bukanlah pengakhiran tetapi hanyalah permulaan kepada sebuah keruntuhan. Selepas Evergrande menyusul pula Country Garden dan kemudian Vanke, dan ia tidak terhenti pada syarikat hartanah sahaja. Starbucks telah menjual 60% perniagaannya di China. Canon menutup kilang yang telah beroperasi selama 24 tahun dan Ito Yokado berundur sepenuhnya. Dari teknologi tinggi makanan dan minuman peruncitan hingga ke pakaian, syarikat-syarikat dari segenap industri serentak melarikan diri dari China. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di China sekarang? Mengapa syarikat-syarikat dari seluruh dunia melarikan diri dengan begitu drastik dalam saluran Malaysia? Yang indah, kami akan mengupas kebenaran yang tersembunyi di sebalik semua ini secara mendalam. Pertama sekali, mari kita bincangkan situasi yang paling mengejutkan. Kedai yang sangat akrab dengan Anda semua, Starbucks telah mengibarkan bendera putih di China. Pada November 2025, Starbucks mengumumkan akan menjual 60% saham perniagaannya di China kepada syarikat pelaburan Hong Kong Baki Capital pada harga $4 billion. Ini bermakna mereka secara praktikalnya telah melepaskan perniagaan gergasi yang telah dibangunkan selama 29 tahun dengan lebih 8,000 kawangan sejak pembukaan kawangan pertamanya di China pada tahun 1999. Mengapa jual cawangan sedia ada di China telah merosot sebanyak 8% pada tahun fiskal 2024? Golongan muda yang memegang cawan Starbucks yang dahulunya menjadi simbol status telah berkurangan secara drastik. Sebaliknya, yang muncul sebagai pesaing utama adalah Luckin Coffee jenama tempatan dari China. Menjelang akhir tahun 2024, kedai kopi bajet ini telah membuka 22,300 cawangan mengatasi Starbucks sepenuhnya dari segi jualan dan jumlah cawangan. Harganya kira-kira 1/3 lebih murah dan pesanan boleh dibuat dengan mudah melalui aplikasi telefon pintar. Dianggarkan bahawa penguasaan pasaran Starbucks di Shanghai telah merosot kepada separuh, iaitu sekitar 90% sahaja dalam masa beberapa tahun. Saya ingin bertanya kepada anda semua, rangkaian kopi terkuat di dunia pun tidak lagi mampu bersaing di China. Apakah maksud di sebalik ini? Ini bermakna pasaran China telah berubah menjadi medan pertempuran di mana jenama asing tidak lagi berpeluang untuk menang. Bukan Starbucks sahaja, gelombang ini sedang merebak ke seluruh industri makanan dan minuman. Pada tahun 2022, McDonald's telah menjual 80% perniagaannya di China kepada Cytec dan sebuah dana pelaburan. Secara rasminya, ia dikatakan untuk menggalakkan penyetempatan, tetapi jika dilihat pada langkah-langkah seterusnya, jelas niat sebenar mereka adalah untuk mengasingkan risiko. Bagaimana pula dengan syarikat Jepun Ito Yokado pernah mempunyai 14 cawangan di China pada zaman kemuncaknya, tetapi pada tahun 2025 mereka menutup 3 cawangan di Chengdu secara berturut-turut. Kemudian pada Januari 2026 mereka akhirnya memutuskan untuk menarik diri daripada pengurusan cawangan di Beijing. Ini secara praktikalnya merupakan pengunduran sepenuhnya dari China. Sebuah jenama yang telah digemari oleh penduduk tempatan selama lebih 27 tahun akhirnya melabuhkan tirainya. Fast Retailing yang mengendalikan Uniqlo juga sedang melaksanakan reformasi struktur dalam perniagaan mereka di tanah besar China, termasuk penutupan cawangan yang tidak menguntungkan. Mereka telah beralih kepada strategi bertahan berlawanan sama sekali dengan kegilaan pembukaan cawangan sebelum ini. Di seluruh industri fashion, pengunduran senyap jenama-jenama asing sedang berlaku di merata-rata tempat di bandar-bandar. Jadi mengapa eksodus besar-besaran ini berlaku? Punca utamanya adalah fenomena penurunan taraf penggunaan yang sedang melanda China. Ini bermakna orang ramai secara sedar telah berhenti membelanjakan wang. Kadar pengangguran belia berumur 16 hingga 24 tahun di China mencatatkan rekod terburuk dalam sejarah pada Ogos 2025 yaitu 18.9%. Malah pada bulan Disember ia masih kekal tinggi pada 16.5%. Di kalangan orang muda, gaya hidup yang dikenali sebagai penggunaan sangat rendah sedang merebak dengan pantas. Mereka menghadkan perbelanjaan makanan harian kepada 10 yuan iaitu kira-kira 200 yen Jepun. Tidak makan di luar, tidak membeli pakaian, mengurangkan hiburan. Zaman di mana memiliki barangan berjenama menjadi simbol status telah berakhir sepenuhnya. Cara hidup tanpa membelanjakan wang kini menjadi nilai baru. Menurut liputan BBC, kerajaan China menyeru generasi muda untuk lebih banyak berbelanja, tetapi laporan menyatakan mereka sama sekali tidak berjaya meyakinkan golongan ini.
Apabila dompet diikat seketat ini, tiada jenama yang mampu bertahan. Rangkaian restoran mewah Kuan Yu mengalami penurunan jualan berbanding tahun sebelumnya dan syarikat barang kemas Chow Tai Fook mengalami penurunan jualan sebanyak 12%. Kuasa beli 4 bilion penduduk yang pernah menarik syarikat-syarikat dunia kini telah membeku tanpa meninggalkan sebarang jejak. Namun kelembapan penggunaan hanyalah puncak gunung ais masalah ini. Yang lebih serius adalah syarikat-syarikat asing mula menganggap China itu sendiri sebagai zon berbahaya. Simbolnya adalah ketakutan yang dicetuskan oleh Akta Anti Perisikan yang dipindah pada tahun 2023. Pada Julai 2025, seorang pekerja Jepun dari Astellas Pharma telah dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan di Mahkamah Beijing atas tuduhan pengintipan. Sejak 2040, seramai 17 warga negara Jepun telah ditahan oleh pihak berkuasa China atas jenayah berkaitan keselamatan negara dan sehingga kini 5 orang masih dalam tahanan. Pada Julai 2025, Kementerian Luar Negeri Jepun mengeluarkan amaran berkaitan Akta Anti Perisikan China. Walaupun hanya menjalankan aktiviti perniagaan biasa standard untuk apa yang dianggap sebagai aktiviti pengintipan adalah sangat kabur dan terdapat risiko ahli perniagaan ditahan secara tiba-tiba. Ini bukan lagi soal perniagaan tetapi soal nyawa. Adakah berbaloi untuk terus berada di China dengan mengambil risiko yang melibatkan nyawa pekerja? Banyak syarikat Jepun kini berhadapan dengan persoalan ini. Sekarang, mari kita beralih kepada industri teknologi tinggi. Di sini kesan domino pengunduran berlaku dengan lebih pantas. Pada November 2025, Canon secara rasmi menutup kilang pencetak lasernya di Bandar Zhongshan, wilayah Guangdong yang mempunyai sejarah selama 24 tahun. Kira-kira 100-400 pekerja telah dibayar pampasan pemberhentian yang luar biasa tinggi sehingga 400 lawan yuan atau kira-kira 8 juta yen Jepun. Catatan bekas pekerja yang berkongsi slip pembayaran mereka dengan senyuman menjadi tular di media sosial China. Namun langkah Canon tidak terhenti di situ. Pangkalan pengeluaran kamera digital dan komponen pencetak mereka juga telah dipindahkan keluar dari China. Malah syarikat yang dahulunya paling pro-China dan paling aktif dalam perniagaan di China ini pun sedang melaksanakan proses keluar dari China secara berperingkat dan pasti. Sony, Mitsubishi Motors, Bridgestone dan syarikat-syarikat pengeluar utama Jepun yang lain turut menarik diri atau mengurangkan operasi mereka di China secara berturut-turut. Pergerakan ini bukan hanya berlaku di Jepun. Jerman juga berada di tengah-tengah kejutan China. Volkswagen memutuskan untuk menutup kilang usaha samanya di Nanjing, China pada tahun 2025. Selain itu, buat pertama kalinya dalam sejarah 88 tahun, mereka juga menamatkan pengeluaran di kilang Dresden di Jerman. Ini adalah akibat daripada jualan yang lembab di China dan Eropa, ditambah dengan keuntungan yang merosot akibat tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Kerugian operasi bagi suku Julai hingga September 2025 mencecah kira-kira 230 bilion yen. Malah Volkswagen, simbol industri otomotif Jerman, kini goyah akibat kerosakan pasaran China. Ini jelas menunjukkan betapa besarnya risiko kebergantungan kepada China. Sementara itu, Apple telah pun mengambil langkah proaktif. Pada tahun 2025, nilai ekspor iPhone dari India mencecah $23 billion menjadikannya item ekspor terbesar India. Peratusan impor telefon pintar buatan India ke Amerika Syarikat melonjak kepada 44% pada suku kedua 2025 buat pertama kalinya mengatasi 25% buatan China. Hanya setahun yang lalu China menyumbang 61% manakala India hanya 13%. Keterlaluan perubahan angka ini menunjukkan kepantasan peralihan keluar dari China. Foxconn juga sedang giat membina kilang-kilang baru di Chennai, India dan Meksiko, memindahkan ratusan ribu pekerjaan dari China. TSMC telah memutuskan untuk menumpukan pembuatan proses termaju di Taiwan dan Amerika Syarikat manakala kilang di China hanya akan mengeluarkan chip generasi lama. Samsung juga telah lama menutup kilang telepon pintarnya di China dan menjadikan Vietnam sebagai hub pengeluaran utamanya. Apakah hasil daripada semua pergerakan ini pada angka pelaburan langsung asing ke China pada tahun 2025 menurun sebanyak 9.5% berbanding tahun sebelumnya kepada 70.7 bilion yuan. Ini merupakan penurunan untuk tahun ketiga berturut-turut dan pada tahun 2024 ia mencatatkan penurunan drastik sebanyak 27.7%. Syarikat-syarikat asing beratur untuk keluar dan hampir tiada dana baru yang masuk. Aliran wang kini sepenuhnya bergerak keluar dari China. Di sini saya ingin bercakap tentang satu lagi gelombang keruntuhan besar yang tidak boleh diabaikan hartanah. Disebabkan oleh kesan domino pengunduran, syarikat pasaran hartanah China terus tenggelam ke dalam bahaya yang tiada dasarnya.
Anda mungkin masih ingat pada tahun 2021, China Evergrande Group gagal membayar hutang sebanyak 50 trilion yen. Walaupun Evergrande secara rasmi dinyasenarai dari Bursa Saham Hong Kong pada Ogos 2025, aset yang berjaya dikutip semula oleh pelikuidasi hanyalah $255 juta. Berbanding dengan hutang 50 trilion yen hanya kurang daripada 40 billion yen yang dapat dikutip. Kekejaman angka ini menceritakan betapa seriusnya keadaan, bukan Evergrande sahaja. Pada tahun 2022, Country Garden Syarikat Peneraju Industri juga gagal membayar hutangnya. Jumlah hutang Country Garden pada akhir Jun 2025 adalah 885 billion yuan atau kira-kira 19 trilion yen. Jumlah kegagalan bayaran sahaja sudah mencecah 186.1 billion yuan dan pada Desember 2025, domino ketiga akhirnya tumbang. Vanke, sebuah syarikat yang pernah digelar sebagai pelajar cemerlang industri, menghadapi masalah pembayaran dan diberikan penarafan kegagalan bayar terpilih oleh agensi penarafan SP. Krisis pengurusan Vanke ini memberikan kejutan yang tidak terhingga kepada pasaran. Ini kerana Vanke bukanlah pemaju swasta biasa tetapi sebuah syarikat di mana Shenzhen Metro Group, sebuah syarikat milik negara, adalah pemegang saham utamanya. Boleh dikatakan ia adalah syarikat yang mendapat restu kerajaan. Malah Vanke pun tidak dapat diselamatkan. Realiti yang terpampang adalah walaupun dengan sokongan kerajaan tiada siapa yang dapat melarikan diri dari payah hartanah yang tiada dasarnya. Menurut laporan Bloomberg, pelabur asing yang telah melabur sejumlah 21 trilion yen dalam hartanah China kini cuba menjual bangunan komersial mereka satu persatu walaupun terpaksa menanggung kerugian besar. Keinginan untuk melarikan diri walaupun terpaksa menjual pada harga rendah telah mencetuskan rantaian jualan panik yang seterusnya menekan harga hartanah ke bawah, mewujudkan satu kitaran ganas. Dan kejutan daripada keruntuhan hartanah ini bakal menyalakan satu lagi bom jangka masalah hutang kerajaan tempatan. Selama bertahun-tahun, kerajaan tempatan di China bergantung kepada hasil jualan tanah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Apabila tanah terjual, wang masuk dan wang itu digunakan untuk membina infrastruktur dan memajukan lagi pembangunan. Model kewangan tanah inilah yang menggerakkan ekonomi tempatan. Namun sekarang dengan keruntuhan sektor hartanah dan tanah, tidak lagi terjual, kantung kerajaan tempatan menjadi kosong. Lebih-lebih lagi, masalahnya bukan hanya hutang yang kelihatan. Hutang tersembunyi melalui mekanisme yang dikenali sebagai platform pembiayaan kerajaan tempatan LGFV telah membengkak ke skala yang tidak dapat dibayangkan. Kerajaan China pada akhir tahun 2024 meluluskan rancangan untuk menukar 10 trilion yuan atau kira-kira 210 trilion yen hutang tersembunyi kepada hutang kerajaan tempatan yang rasmi, 210 trilion yen. Namun ada yang menunjukkan bahawa ini pun hanyalah puncak gunung ais. Laporan Bloomberg juga mendedahkan bahawa pinjaman palsu berleluasa di seluruh China. Dana tidak mengalir ke ekonomi sebenar, hanya angka di atas kertas yang membengkak. Bank-bank membuat transaksi palsu untuk mencipta rekod pinjaman dan secara statistik ia kelihatan seolah-olah pinjaman meningkat. Tetapi pada hakikatnya wang tidak sampai kepada perusahaan kecil dan sederhana di jalanan. Ini sama seperti peredaran darah ekonomi yang tersumbat sepenuhnya. Yang memburukkan lagi keadaan adalah keruntuhan demografi. Pada tahun 2025, jumlah kelahiran di China adalah 7. 92 juta, satu peristiwa bersejarah di mana ia jatuh di bawah 8 juta buat pertama kali sejak penubuhan negara pada tahun 1942. Ia berkurangan sebanyak 1.62 juta daripada 9.54 juta pada tahun sebelumnya dengan kadar penurunan sebanyak 17%. Menurut pakar ini adalah setanding dengan tahap populasi pada tahun ke-3 pemerintahan Maharaja Qianlong dinasti Qing 287 tahun yang lalu ketika populasi adalah 150 juta orang. Populasi semasa adalah 1.4 billion. Ini menunjukkan betapa teruknya kejatuhan kadar kelahiran. Jumlah kadar kesuburan dianggarkan antara 0.92 hingga 0.98, jatuh di bawah 1.0 buat pertama kalinya. Maksudnya jelas populasi generasi akan datang tidak sampai separuh daripada generasi sebelumnya. Jumlah perkawinan pada tahun 2024 adalah 600,000 pasangan, menurun 20% daripada tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah sejak tahun 1980. Tidak berkahwin, tidak melahirkan anak, tidak membelanjakan wang. Apabila ketiga-tiga perkara ini berlaku serentak di sebuah negara, harapan untuk pasaran pengguna pulih boleh dikatakan hampir sifar. Jika populasi berkurangan, permintaan untuk perumahan dan penggunaan pasti akan mengecut.
Liputan tempatan di Dalian melaporkan angka yang mengejutkan di mana kadar penghunian pangsapuri baru hanyalah 5%. Pangsapuri dengan 95% unit kosong kini berdiri tegak di seluruh China. Ini bukan lagi sekedar bandar hantu, tetapi menandakan kematian bandar itu sendiri. Jadi mengapa kuasa ekonomi kedua terbesar dunia ini ditinggalkan sebegitu rupa saiz pasaran 1.4 bilion orang? Infrastruktur yang teratur. Dari mana-mana sudut pun potensinya sepatutnya jelas. Namun masalahnya bukan pada besarnya potensi, tetapi sama ada pasaran itu boleh diakses dengan selamat. Cancer terbesarnya adalah risiko politik yang tidak dapat diramalkan. Pada tahun 2020, industri pendidikan yang dahulunya digalakkan sebagai dasar negara tiba-tiba dimusnahkan dalam sekelip mata dengan arahan untuk menjadi entiti bukan keuntungan. Ratusan ribu pekerjaan dan pasaran bernilai triliunan yen lenyap begitu sahaja. Permainan dalam talian dan syarikat teknologi keuangan juga menjadi sasaran peraturan yang ketat. Apa yang digalakkan semalam menjadi haram hari ini. Sesiapapun tahu bahawa perancangan untuk beberapa tahun ke hadapan adalah penting untuk perniagaan. Tetapi di China segalanya boleh kembali ke titik permulaan dengan satu keputusan ahli politik. Dalam keadaan ini, tiada siapa yang berani membuat pelaburan jangka panjang kerana takut. Seterusnya, yang serius adalah ketelusan sistem kehakiman. Apabila masalah undang-undang timbul, mahkamah akan membuat keputusan yang adil. Prasyarat yang dianggap biasa seperti udara di negara-negara liberal tidak terpakai di China. Mahkamah berada di bawah kawalan Parti Komunis dan keputusan dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Kontrak boleh dibatalkan secara tiba-tiba dan lesen perniagaan ditarik balik tanpa sebab. Bagi syarikat asing, ia seperti berjalan di ladang periuk api dengan mata tertutup. Dan kemudian ada tembok penapisan maklumat. Laporan media ditapis dan malah kenyataan di media sosial diletakkan di bawah pengawasan. Terdapat banyak kes di mana Biro Perangkaan Negara tiba-tiba menghentikan pengumuman petunjuk ekonomi penting. Angka yang tidak menyenangkan dianggap seolah-olah tidak pernah wujud. Bagi syarikat ia seperti dilepaskan ke laut bergelora tanpa peta atau kompas. Pengurusan risiko yang wajar adalah mustahil. Keterlaluan politik kotak hitam kehakiman dan sekatan maklumat ketiga-tiga ini bergabung menyebabkan China seolah-olah telah melompat keluar dari pentas perniagaan dengan sendirinya. Jadi siapa yang kini cuba mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh China, peneraju utamanya adalah Vietnam. Pada tahun 2025, kadar pertumbuhan KDNK Vietnam mencapai 8% dan jumlah pelaburan langsung asing yang direalisasikan mencatatkan rekod tertinggi dalam 5 tahun yaitu $27.6 billion. Peningkatan sebanyak 9% berbanding tahun sebelumnya. Pemindahan kilang dari China semakin pesat dan kilang-kilang gergasi seperti Samsung, LG dan Intel kini berbaris di Bac Ninh dan Haiphong. India juga sedang bangkit. Nilai ekspor iPhone sahaja sudah mencecah $23 billion. Indeks pengeluaran perindustrian sektor pembuatan pada Desember 2025 mencatatkan peningkatan 7.8% berbanding tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kedua-dua negara ini secara aktif mempromosikan insentif cukai dan perlindungan hak harta intelek untuk menarik pelaburan asing dan dengan cepat meningkatkan kehadiran mereka sebagai hub pembuatan baru untuk menggantikan China. Dan dalam senario ini terdapat sebuah negara yang secara senyap-senyap menarik perhatian Jepun. Untuk masa yang lama, rantaian bekalan global sangat bergantung kepada China. Namun perubahan peraturan yang mendadak, ketakutan akta anti-perisikan dan sentimen anti-Jepun yang membuak-buak semua risiko ini memaksa syarikat untuk menyoal semula secara fundamental siapakah rakan kongsi yang benar-benar boleh dipercayai. Jepun telah pun membina pangkalan, pengeluaran dan rangkaian logistik yang kukuh di Vietnam dan Indonesia. Dengan memperdalam kerjasama dengan negara-negara ini dan mempromosikan pertukaran sumber manusia serta pemindahan teknologi adalah mungkin untuk membina sebuah blok ekonomi yang canggih melangkaui sekadar pemindahan kilang. Apa yang paling penting, senjata terbesar yang dimiliki Jepun adalah kepercayaan. Made in Japan bukan sekedar bermaksud spesifikasi yang tinggi. Ia merangkumi etika korporat, ketelusan dan sikap untuk sentiasa menepati janji. Aset tidak ketara yang dipanggil kepercayaan ini yang telah dibina dengan gigih selama berdekad-dekad bukanlah sesuatu yang boleh ditiru dalam sekelip mata. Apa yang dunia cari sekarang bukanlah harga yang murah tetapi ketenangan fikiran. Bukan kuantiti tetapi kualiti. Bukan pengembangan tetapi kepercayaan. Peralihan nilai ini sedang berlaku. Sekarang adalah masanya angin perubahan bertiup memihak kepada syarikat-syarikat Jepun.
Mari kita imbas kembali cerita hari ini. Starbucks melepaskan 60% perniagaannya di China. Canon menutup kilang yang bersejarah selama 24 tahun. Toyota secara praktikalnya menarik diri sepenuhnya dari China. Volkswagen terpaksa menutup kilang di China dan juga di negara asalnya. Pelaburan langsung asing ke China telah menurun selama 3 tahun berturut-turut. Kadar pengangguran belia mencatatkan rekod terburuk dan orang ramai berhenti berbelanja. Dalam sektor hartanah, selepas Evergrande dan Country Garden Vanke juga gagal membayar hutang dan pelabur asing menjual hartanah bernilai 21.7 yen pada harga rugi. Jumlah kelahiran mencatatkan rekod terendah 7.92 juta dan jumlah kadar kesuburan jatuh di bawah 7.0 buat pertama kalinya. Hutang tersembunyi kerajaan tempatan berskala 207 triliun yen baru sahaja mula ditangani. Bandar-bandar di mana kadar penghunian pangsapuri baru hanyalah 5% benar-benar wujud. Ini semua bukanlah kejadian terpencil. Semuanya adalah domino dalam sebuah keruntuhan struktur gergasi yang dihubungkan oleh satu benang. Sejak kepingan pertama jatuh, tindak balas berantai terus merebak tanpa henti. Risiko politik, ketidaktelusan, kehakiman, sekatan maklumat, pembekuan, penggunaan keruntuhan hartanah dan penurunan populasi yang drastik. Semua ini saling berkait secara kompleks dan pasaran China yang pernah dipercayai sebagai demam emas terbesar di dunia kini telah berubah menjadi tempat yang paling ingin dielakkan oleh syarikat. Kilang-kilang yang dahulunya tidak pernah tidur 24 jam kini ditumbuhi rumpai kafe-kafe yang sentiasa beratur panjang, kini mejanya dipenuhi habuk dan jalan-jalan yang penuh sesak kini diselubungi kesunyian. Adakah pintu-pintu kedai yang berkarat itu akan dibuka semula suatu hari nanti? Atau adakah ini wajah baru ekonomi bandar China? Sekurang-kurangnya ada satu perkara yang pasti. Dunia telah mula berputar tanpa China. Dan dalam dunia baru itu peluang untuk Jepun kembali bersinar kini terbentang luas di hadapan mata kita.